Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah kerana telah mengizinkan kumpulan kami menyiapkan video ini. Saya, Sumayyah binti Ahmad Basri, memegang nombor matrik 2023261454. Saya Muhammad Hirzan Ifwat bin Abdul Karim, nombor matrik 2023401054. Saya Mariam Hanani binti Muhammad Saidin Hadri, nombor matrik 2023436046. Saya Muhammad Zikir Hakim bin Zamri, nombor matrik 2023260968. Saya Kasih Khadijah binti Badru Hisam, nombor matrik 2023699316. Saya Abdul Halim bin Abdul Kadir, nombor matrik saya ialah 2023448956. Saya Nur Alia Akila binti Samsudin, nombor matrik 2023406608. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk projek kita semula Eco Free Market. Jadi, apakah cara yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan? Antaranya ialah kita melakukan projek kita semula seperti Eco Free Market. Sebelum itu, apakah itu kitar semula? Kitar semula merupakan amalan penting dalam usaha menjaga kebersihan alam sekitar. Projek kitar semula merupakan langkah yang terbaik yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengurangkan jumlah bahan buangan yang dibuang ke tapak pembuangan sampah. Dengan mengumpul, memisahkan dan memproses semula bahan-bahan seperti kayu, kertas, logam dan kaca, projek kita semula dapat membantu mengurangkan penggunaan sumber semula jadi dan tenaga. Oleh itu, wujudnya projek kita semula seperti Eco Free Market. Kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang projek ini. Hari ini saya akan menjelaskan penyataan masalah projek kita semula Eco Free Market. Ini dimulakan apabila Malaysia mengalami masalah lembaga sampah. Logongan bahan buangan di dalam tu sampah lori atau tapak pelepasan sampah merupakan salah satu punca pencemaran. Amalan kita semula inilah yang dapat menyelesaikan masalah ini. Di samping dapat mengurangkan ancaman alam sekitar seperti pencemaran air bawah tanah dan udara sering yang berlaku pada hari ini. Demikian dinyatakan bahawa masyarakat pada hari ini ada kesedaran berkenai kita semula ini, tetapi tiada komitmen, iaitu rasa tanggungjawab untuk mengamalkan kita semula. Mereka sekadar memandang remeh perkara ini walaupun mengetahui dengan sendiri manfaatnya. Ini dilihat sangat berbeza dengan mentaliti negara maju lain. Sebagaimana menurut satu kereta akhbar dari Astro Awani, statistik Jabatan Pengurusan Sistem Pembejal Negara JPSPN menunjukkan pada tahun 2021, negara hanya merekodkan kadar kita semula pada 31.52%, sedangkan kebanyakan negara maju lain mencatatkan sekurang-kurangnya 60%. Dengan sebab itu, penting bagi masyarakat untuk ada komitmen bagi membendung masalah ini daripada berleluasa di masa akan datang. Setelah mana menurut JPSPN lagi di dalam akhbar berikut, isi ini iaitu lembaga sampah membimbangkan kerana populasi negara semakin meningkat. Dengan data terkini menunjukkan pertumbuhan populasi dianggarkan 2.4% atau 600,000 orang setahun, bermakna lebih banyak sampah akan dihasilkan. Oleh itu, bagi membendung masalah ini, Jabatan Pengurusan Alam Sekitar memperkenalkan Eco Free Market yang merupakan pertukaran barangan terpakai secara percuma. Melalui Eco Free Market inilah dapat menggalakkan masyarakat untuk mengitar semula, di mana melalui kempen ini yang membenarkan masyarakat untuk mendapatkan pelbagai barangan percuma seperti baju dengan hanya menukarkan dengan barang kitar semula. Manfaat lain penganjuran program itu ialah bertujuan untuk memupukkan semangat dan sifat bersedekah kepada golongan yang memerlukan. Secara tidak langsung, ia memudahkan urusan kehidupan masyarakat apabila ia sangat membantu meringankan beban kewangan masyarakat. Tidak lupa juga kepada aspek kesihatan dan keselamatan kerana dapat membendung pembawa penyakit seperti tikus dan gagak. Melalui kita semula ini,
kerana dia dapat mengurangkan sampah yang dibuang, seterusnya mengawal penyakit ini daripada merebak. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor atau punca-punca berlakunya lambakan sampah yang tidak terkawal, khususnya di Malaysia. Faktor-faktor penyebab terjadinya lambakan sampah sarap boleh terbahagi kepada 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan penguatkuasa. Saya akan terangkan berkaitan individu dahulu. Pertama ialah sikap pentingkan diri sendiri. Masalah pembuangan sisa domestik berpunca daripada sikap pentingkan diri sendiri yang tersemat di dalam diri seseorang individu. Ada yang berfikir bahawa mereka tidak kisah jika kawasan persekitaran kotor dan bersepah asalkan di dalam rumah mereka bersih dan terjaga. Sikap sebegini boleh menjadi punca pergaduhan di antara jiran-jiran. Hal ini juga boleh memutuskan hubungan silaturahim antara manusia. Selain itu, masalah lambakan sampah juga berpunca daripada individu yang tiada pemahaman yang baik dalam pendidikan tentang lambakan sampah sarap. Sesetengah individu tidak didedahkan maklumat tentang akibat yang berlaku jika membuang sampah di merata-rata tempat. Selain itu, masyarakat yang menjaga kebersihan memainkan peranan yang penting dalam menjaga alam sekitar. Masalah lambakan sampah berpunca daripada masyarakat yang tiada sikap tanggungjawab dalam diri mereka. Mereka mudah terpengaruh dengan ikutan jirannya yang suka membuat sampah di merata tempat. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan, segelintir masyarakat akan membuang sisa sampah sarap di hadapan pintu rumah mereka. Hal ini disebabkan tiada kesedaran siwik dalam menjaga alam sekitar. Pembuangan sisa domestik atau sampah sarap dari rumah yang dibuang secara merata-rata tempat bukan sahaja akan menyebabkan pencemaran mata, malah ia akan membawa kesan mudarat ke atas alam sekitar dan kesihatan. Akhir sekali, sesetengah pihak berkuasa tempatan juga menjadi punca masalah lambakan sampah kerana mereka tidak bekerja dengan amanah. Mereka tidak memungut dan mengendalikan sisa domestik atau sampah sarap mengikut jadual yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan sampah sarap menjadi bertimbun kerana tidak dipungut. Sedangkan masyarakat terus-menerus membuang sampah. Sekiranya sampah dipungut mengikut jadual, masalah lambakan sampah dan timbunan sampah sarap di hadapan rumah atau di kawasan pembuangan sampah tidak akan berlaku. Lambakan sampah sarap bertaburan atau bertebaran kerana disebabkan datangnya haiwan yang memakan sampah seperti anjing liar, monyet dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Pencemaran alam sekitar bukanlah suatu perkara yang baharu, akan tetapi perkara ini sering disebut-sebut dalam kalangan masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan dan mengambil berat berkaitan isu pencemaran alam sekitar sebelum perkara ini menjadi lebih serius pada masa akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana pencemaran ini akan menimbulkan pelbagai kesan negatif jika tidak dibanteras sekarang. Pertama, tempat tinggal atau lebih dikenali sebagai rumah tidak selamat untuk didiami disebabkan oleh pencemaran air dan udara. Pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan dan kebarangkalian untuk jatuh sakit di setiap peringkat umur adalah tinggi. Selain itu, pencemaran ini boleh memberi kesan terhadap individu seperti tidak merasa selesa ketika berada di rumah kerana dikelilingi dengan persekitaran yang kotor. Kedua, pencemaran alam sekitar juga boleh menjejaskan kesihatan individu seperti pencemaran air yang boleh mengakibatkan keracunan makanan. Pada masa yang sama, seseorang itu akan mengalami cirit-birit disebabkan makan makanan dari sumber air yang kotor. Sementara itu, penyakit yang melibatkan saluran pernafasan juga boleh didapati disebabkan oleh pencemaran udara yang berterusan. Contohnya, isu jerebu yang semakin hari semakin meningkat dari tahun ke tahun dan berpunca daripada pembakaran terbuka yang tidak dibendung. Ketiga, kesan-kesan yang melibatkan pencemaran alam sekitar turut menjejaskan keindahan alam, terutamanya air laut dan sungai. Hal ini boleh menyebabkan ekonomi negara kita semakin mundur kerana
Air laut merupakan salah satu tarikan utama bagi aktiviti pelancongan. Jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak menjaga kebersihan air laut, pelancong asing tidak lagi tertarik untuk melancong di negara Malaysia. Keempat, apabila pelancong asing tidak lagi tertarik untuk melancong di negara Malaysia, perkara ini boleh menjejaskan pendapatan negara. Ini kerana pengurangan bilangan pelancong yang berkunjung di negara Malaysia serta pengaliran wang masuk yang berkurangan. Kemudian, perkara ini boleh menjadi punca utama pusat pelancongan tidak lagi beroperasi kerana para pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka dan ekonomi negara juga turut terjejas. Intihalnya, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu bekerjasama dan memelihara alam sekitar supaya generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam di dunia ini. Selain itu, agensi ini juga turut mengadakan program jualan amal yang mana mereka akan mengedarkan barangan terpakai secara percuma seperti pakaian, aksesori, alat permainan kanak-kanak dan lain. Program ini hanya akan berlangsung pada setiap 2 bulan sahaja. Tujuan program ini diadakan adalah untuk membantu golongan yang memerlukan di mana mereka boleh mendapati barangan keperluan secara percuma. Malah, ia juga dapat memupuk semangat dan sifat sedekah dalam setiap diri masyarakat kerana syarat untuk mengunjungi program ini adalah para pengunjung perlu membawa barangan kita semula seperti surat khabar lama, tin aluminium dan botol plastik. Program ini telah mendapat sambutan yang ramai dalam kalangan masyarakat kerana mereka dapat berkongsi rezeki antara satu sama lain. Contohnya, golongan yang berkemampuan ingin membeli barang yang baru, maka mereka boleh menyumbangkan barang yang lama kepada program ini. Maka, mereka tidak perlu risau jika rumah mereka dikelilingi barang yang terlalu banyak. Sebaliknya, mereka boleh menyumbangkan barang yang tidak mereka gunakan lagi kepada pihak Eco-Free Market. Maka dengan itu, terdapat beberapa kebaikan yang diperolehi daripada program ini. Antaranya ialah dapat mengurangkan masalah pembaziran dan pembuangan ke tapak pelupusan. Hal ini kerana para penyumbang akan menyumbangkan barang terpakai mereka di program ini membanding mereka membuangnya di merata-rata tempat. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan beban kewangan bagi golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli barang yang baharu. Barang terpakai yang berada di program ini tidaklah seperti baharu tetapi ia masih boleh digunakan. Dengan cara ini juga, pahala para penyumbang dapat dipanjangkan menerusi barang yang disumbangkan. Maka dengan itu, pihak Eco-Free Market perlulah mengekalkan program seperti ini agar dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat supaya membantu antara satu sama lain. Terdapat beberapa cara penyelesaian yang dilakukan oleh Eco-Free Market, antaranya ialah kita semula. Kita semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kita semula dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara daripada pembakaran dan pencemaran air daripada tapak pelupusan, juga mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah. Kita semula adalah komponen utama bagi pengurusan bahan buangan moden. Bahan boleh dikita semula termasuk kebanyakan jenis kaca, kertas, logam, plastik dan elektronik. Bahan yang hendak dikita semula perlulah dibawa ke tapak pengumpulan atau dikutip dari tepi jalan serta disusun, dibersih dan akan diproses semula menjadi bahan baru bagi pengilangan. Antara bahan-bahan kita semula adalah kertas, plastik, logam dan kaca. Bahan-bahan lain seperti perabot, barangan elektronik, bahan pembinaan dan kenderaan juga boleh dikita semula. Bahan kita semula seperti tin minuman kosong sering didapati di tepi jalan, tong sampah dan lain-lain tempat. Kertas yang tidak digunakan lagi seperti nota-nota, majalah dan surat khabar boleh dikumpulkan di rumah atau di kolej. Gambar rajah menunjukkan bahan-bahan kita semula yang boleh dikumpul dan dimasukkan ke dalam tong kita semula yang mempunyai 3 warna iaitu biru, jingga dan coklat. Masyarakat perlulah mengumpul bahan-bahan kita semula dan memasukkannya ke dalam tong kita semula ataupun menjualnya di kedai kita semula. Gambar ini menunjukkan tong-tong kita semula serta kegunaannya. Setiap tong kita semula mempunyai kegunaan yang berbeza. Contohnya, tong biru untuk kertas, tong coklat untuk kaca dan tong jingga untuk tin aluminium, plastik dan keluli.
Oleh itu, diharapkan agar masyarakat tidak salah memasukkan bahan kita semula ke dalam tong sampah yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesimpulan projek kita semula Eco-Free Market. Okey, kesimpulan yang boleh dibuat daripada projek kita semula Eco-Free Market ini ialah projek kita semula Eco-Free Market merupakan penyelesaian yang menjanjikan penggabungan intensif ekonomi dengan objektif alam sekitar untuk menggalakkan kita semula. Selain itu, dengan adanya projek ini, ia dapat mengurangkan bahan buangan serta mempromosikan sistem ekonomi di negara kita. Dalam pada itu, dengan penganjuran projek kita semula Eco-Free Market ini sangat membantu golongan yang memerlukan dan ia dapat mengurangkan kadar pembaziran dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kejayaan program ini bergantung kepada pelaksanaan yang berkesan oleh setiap individu, penglibatan masyarakat dan sokongan berterusan untuk mengeluarkan potensi penuhnya dalam mengurangkan kesan buruk pada alam sekitar. Selain itu, projek kita semula Eco-Free Market telah mengambil langkah penting dalam mempromosikan amalan pengurusan sisa buangan yang mampan dengan menyelaraskan insentif ekonomi dengan pemuliharaan alam sekitar. Walau menghadapi banyak cabaran, projek ini telah menunjukkan hasil yang memberangsangkan dalam mengurangkan sisa bahan buangan dan menyumbang kepada masyarakat dalam pemeliharaan alam sekitar. Semoga projek seperti ini di masa hadapan mendapat hasil yang jauh lebih baik. Okey, berikut adalah kesimpulan daripada projek kita semula Eco-Free Market. Sekian, terima kasih.